Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita menyambung siri Sulalatus Salatin kita pada kali ini. Ini merupakan episod kita yang keempat. Kali ini kita nak masuk kepada perbincangan seterusnya, kisah legenda yang disebut-sebut di dalam sejarah Melayu, iaitu tentang keperkasaan, kepahlawanan satu orang lelaki yang disebut sebagai dengan gelarannya Badang. Kisah Badang ini berlaku di Singapura. Kerana itu saya menyusun kisah ini dalam episod yang keempat kerana dia terkaitan dengan episod sebelumnya. Jika sebelumnya kita telah membincangkan tentang satu orang raja Singapura, iaitu Pikramawira. Kita dah contoh dalam episod yang ketiga. Kalau tuan-tuan yang tak berapa nak clear, tuan-tuan tengok balik episod yang ketiga sebelum ini tentang Pikramawira yang menumpaskan Raja Majapahit dalam pertarungan kiasan yang sangat aneh dan unik, serta pertempuran yang tidak ada pemenang. Setelah peristiwa itu berlaku, maka zaman berganti zaman. Pikramawira menjadi meningkat tua dan Pikramawira mempunyai dua orang putera raja. Salah seorang di antaranya diputerakan sebagai raja muda. Satu segi di Singapura. Meanwhile, dekat benua Keling, kalau tuan ingat dalam episod yang pertama dulu saya dah ceritakan tentang sebuah kerajaan yang dibuka oleh Raja Chulan, iaitu kerajaan Bencanegara di benua Keling, pun berkembang juga. Sampai ke satu zaman pimpinan satu orang raja di benua Keling itu, Seri Rama Mendeliar, nama dirujuk sebagai nama beliau, ataupun dalam sejarah disebutkan sebagai Jembayu Rama Mendeliar, yang mana Raja Bencanegara ini pada zaman itu mempunyai satu orang puteri yang sangat cantik, yang terlalu cantik lah dikatakan dalam kitab tersebut. Yang nama beliau ialah, yang nama puteri itu adalah Puteri Tala Puncandi. Pasal apa nama dia pelik? Pasal dia di benua Keling. Mungkin orang India, mungkin Punjabi, tak tahu. Tapi nama penuh beliau adalah Puteri Tala Puncandi. Puteri ini sangat cantik. Banyak rombongan-rombongan daripada setiap kerajaan yang datang untuk meminang Puteri Tala Puncandi ini untuk dijadikan isteri, tetapi ditolak oleh beliau sendiri dan juga oleh bapa beliau, iaitu Raja susah nama-nama benua Keling ni Raja ayah dia itulah yang Mendeliar itu tak terima, pasal menurut Puteri Tala Puncandi ini kebanyakan anak-anak raja ini tidak cukup kejantanan. Sampailah berita tentang kecantikan Puteri Tala Puncandi ini sampai ke Singapura. Ketika itu, Raja Muda Singapura itu beritahu kepada ayahnya, Sri Pikramawira, yang dia berkenan dengan Puteri Tala Puncandi ini, maka dia nak meminang. So, ketika mana cerita tentang itu sampai ke India, ke benua Keling, tentang tertariknya anak Raja Pikramawira kepada Puteri Tala Puncandi, maka Raja Bencanegara ketika itu, Rama Mendeliar, sangat seronok, bahkan terus menyetujui untuk anak Raja Singapura ni menikahi anaknya. Bahkan puteri itu sendiri pun seronok nak menikah juga. Sampai tahap betapa seronoknya Puteri Tala Puncandi dan ayahnya Rama Mendeliar ini, Rama Mendeliar mengatakan kepada Pikramawira, bakal besan ya, tak perlu datang ke India untuk menjemput anak saya. Saya akan siapkan kapal yang banyak dan anak saya sendiri akan pergi ke sana, ke Singapura, untuk tinggal di sana. Ramai nak raja di Singapura masa tu lah, ramai nak duduk Singapura. Maka itu kisahnya. Itu dalam perenggan awal dalam Sulalatus Salatin. Saya bukan nak cerita yang tu, tapi saya kena cerita juga sebab bila dah berkahwin Puteri Tala Puncandi ni dengan anak Pikramawira, anak Pikramawira itu daripada raja muda telah diangkat menjadi raja di Singapura, dan diberi gelaran dengan Seri Rama. Ayah dia kan nama Pikramawira, anaknya nama Seri Rama Wikrama. Seri Rama Wikrama inilah raja muda tadi tu. Bila dia naik jadi sultan di Singapura, dengan gelaran dia Seri Rama Wikrima, kahwin dengan puteri benua Keling tadi itu, iaitu Puteri Tala Puncandi. Itu kisahnya di Singapura. So latar yang sedang kita sembang sekarang ni adalah latar zaman Seri Rama Wikrima, iaitu anak kepada Pikramawira. Anak Pikramawira ni pula anak kepada Seri Tribuana, ataupun setengah merujuk sebagai Tun Nila Utama. Iaitu yang keluar daripada
peristiwa Bukit Siguntang itu kan. Itu cerita itu. So kita dah sampai kepada level yang mana? Seri Tribuana, Pikramawira dan kat bawah ni Seri Rama Wikrima. So zaman itulah berlakunya peristiwa Badang ini. Baik, so kita nak masuk cerita Badang. Badang merupakan satu orang lelaki yang bekerja sebagai pengutip hasil-hasil hutan. Beliau adalah keturunan daripada kawasan Kuala Sayung. Cerita dia macam cerita klasik yang kita duk dengar selalu tu, sama sahaja. Bila mana Badang ni setiap hari kerja dia kutip barang hutan dan menahan luka. Tangkap ikan. Namun setiap kali dia pergi tengok dekat ikan dia punya jaring ikan dia tu telah koyak dan ikan-ikan dia tu tak ada. Menunjukkan bukan tak dapat ikan, dapat, tapi ada orang khianat pergi curi ikan dia dan makan. So satu hari Badang bertekad untuk nak pergi siasat siapa yang nak curi makan ikan dia ni. So daripada kejauhan Badang nampak rupanya yang mencuri makan ikan Badang hari-hari itu adalah seekor hantu lembaga. Keberanian Badang pergi lembaga itu diceritakan dengan tubuh yang sangat besar, mata yang sangat merah, muka yang sangat hitam dan janggutnya panjang sampai ke perut dia. Badang pi dalam legenda disebutkan Badang pi dan Badang tangkap hantu tersebut dengan memegang janggut dia, tarik dan marah dia lah. Ya, akhirnya hantu tersebut menawarkan kepada Badang 3 benda untuk Badang pilih salah satunya. Sebagai ganti diri, sebagai ganti balas atas perbuatan beliau sebelum itu. Beliau hantu perbuatan dia sebelum itu. Kata kepada Badang, hantu dia kata kepada Badang, tuan hamba boleh pilih sama ada nak jadi kaya ataupun nak jadi gagah ataupun nak jadi halimunan. Nak yang mana? Maka setelah memikirkan, Badang fikir dia nak jadi gagah dan perkasa. So hantu, tuan-tuan betul cerita tu, hantu tu suruh Badang makan muntah dia dan Badang makan. Jadi Badang mendapat keperkasaan itu. Kisah tentang Badang masyhur. Kemudian dia dipandang oleh raja. Siapa raja ketika itu? Inilah yang kita cerita tadi tu, Seri Rama Wikrima ni. Zaman tu lah. So raja sangat menyayangi Badang. Satu ketika peristiwa bila mana raja teringin nak makan satu ulam pucuk curas. Bukan curas, kuras. Saya pun tak tahu jenis macam mana. Tapi disebutkan dalam footnote itu, ulam itu dia berada di atas pucuk yang atas. Sukar orang nak ambil. Kalau nak rabat naik pun batang dia sangat kecil. Bukan semua orang boleh ambil. Susah. Maka Badang berjaya mendapatkan pucuk tersebut untuk tuanku. Satu. Yang keduanya, berlaku peristiwa bila mana baginda tuanku Seri Wikrima ni, Seri Rama Wikrima buat kapal besar. So buat di atas darat. Lalu nak tolak kapal itu ke laut susah. Panggil beberapa ratus hulu balang tolak pun tak boleh. Panggil pengawal-pengawal tolak pun tak boleh. Akhirnya Badang turun seorang dia buat settle. Dia angkat seorang-seorang. Bukan dia tolak, dia angkat kapal tu dan dia buang ke laut. Kemudian peristiwa pembuangan batu besar. Tapi batu besar tu sekejap lagi. Betul cerita dia terkena. Cerita tentang kemasyhuran Badang ni terkena sampailah benua Keling. Keluarga Pelah Pak Mentua ada dengar cerita ni. Maka mereka ingin menguji kekuatan. Mereka ingin menguji kekuatan. Maka dia hantar panglima mereka daripada benua Keling yang handal untuk bertarung dengan Badang. Banyak pertarungan yang dibuat, antaranya adalah melemahkan lembu jantan. Dan yang keduanya angkat batu yang saya sebut tadi tu. Ada sebuah batu besar di pinggiran istana di Singapura. Beberapa zaman ada di situ tak ada orang boleh angkat. Maka bila mana panglima benua Keling itu angkat, sikit boleh terangkat. Tapi dia tak mampu angkat sampai habis. Badang dengan mudah dia mengangkat batu tersebut dan dia membuang batu itu ke satu kawasan disebut sebagai Tanjung. Dan menurut catatan batu itu masih terdapat sampai sekarang di Tanjung di Singapura. Wallahu ta'ala alam, saya tak pernah pergi Singapura. Tentang petik pucuk curas tadi tu, pucuk kuras tadi tu, dalam legenda Sulailatul Salatin ditambahkan lagi cerita bila mana Badang bila dia naik ambil pucuk itu, dia kerana kuatnya dia itu, dia terjatuh. Dia terjatuh daripada pucuk atas sampai ke bawah dan kepala beliau terantuk dengan batu. Sepatutnya adat kemanusiaan batu, kepala dia akan pecah sebab jatuh daripada atas sampai kepala kena batu. Tetapi kerana kuatnya Badang, diceritakan dalam hikayat, batu tu terpecah dua. Dan batu yang terpecah dua itu,
dicatatkan dalam legenda masih terdapat hari ini di Singapura. Batu yang terpecah dua kerana terkena kepala badang tu. Batu tu pecah, kepala dia pecah. Hebat. Tapi cerita. Kemudian cerita tentang badang ini sampailah ke pengetahuan satu orang kerajaan negeri Perlok. Maka baginda Sultan Kerajaan Negeri Perlok menghantar Tun Pepatih Pandok sebagai ketua rombongan untuk pergi cabar badang dekat Singapura, nak beradu kekuatan antara panglima beliau dengan badang. Panglima di Perlok ketika itu namanya Bendarang. Bendarang ini memang terkenal sangat kuat, sangat power, sangat tinggi ilmu dia. Jadi bila rombongan Perlok sampai, badang melihat Bendarang ni dengan badan yang sasar dan nama dia terkenal, dah viral sebelum ni tentang kekuatan Bendarang ni, maka badang ada sedikit rasa macam risau, takut-takut dia kalah. Sebab pertaruhan yang dibawa itu besar, melibatkan harta-harta negara. Maka badang mencadangkan kepada tuanku untuk kita buat satu majlis makan malam. Agar masa majlis makan malam itulah badang dapat uji kekuatan Bendarang sebelum pertandingan sebenar bermula. So, sewaktu majlis makan malam itu dia adakan majlis tari-tarian, maka badang datang duduk di sebelah Bendarang dan mereka berlawan, bukan gusti lengan, gusti paha. Lawan tindih paha, siapa lagi lama, siapa lagi kuat boleh tindih paha kan. So, akhirnya dari dalam peristiwa itu memang Bendarang tak mampu nak angkat paha bila mana badang tindih dia. So, badang merasakan, okey, aku boleh makan budak ni. Then dia setuju untuk bertanding. Malangnya Bendarang pula tak setuju. Bendarang beritahu dekat kamp rombongan daripada Perlok, kita tak boleh lawan dia ni. Badang ni terlalu kuat, saya tak berani lawan pasal kita sedang menaruhkan harta-harta negara. Mempertaruhkan harta-harta negara. Maka Tun Pepatih Pandok menghadap dengan Sri Wikramawira, bukan Sri Wikramawira, masa ni dah Sri Rama Wikrima, menghadap dengan Tuanku Sultan Singapura dan beritahu mereka nak tarik diri pada pertandingan itu, minta maaf. Maka Sri Rama Wikrima senyum dan merelakan. Dia tak marah, dia tak minta refund, tak minta ganti rugi dan sebagainya. Itu kebaikan yang ada pada Melayu Singapura. So, selesailah peristiwa itu. Maka bila cerita tentang kekalahan Panglima Benua Keling dan Panglima daripada Perlok di tangan badang, menyebabkan cerita itu viral, orang semua menyanjungi badang dan orang Panglima sudah tidak datang untuk mencabar badang lagi. Yang akhirnya badang meninggal dunia. Setelah mendapat berita tentang meninggalnya badang, Sultan ataupun Raja di Benua Keling Kerajaan Bencana Negara terdengar tentang kematian badang. Maka baginda mengutuskan batu nisan khas yang dibuat daripada sana untuk datang, untuk dibawa ke Singapura dan digunakan sebagai pusara di pusara badang. Dan menurut catatan dikatakan pusara itu, nisan itu masih ada. Memang ada simbol-simbol India pada nisan badang tersebut. Tapi saya tak sure di manakah nisan tersebut, di manakah pusara tersebut. Tetapi kalau dalam catatan disebutkan di tanah Singapura sekarang. Wallahu ta'ala alam, saya tak kaji lebih. Mungkin ada, mungkin orang Singapura tahu di mana. Mungkin hilang dalam libatan sejarah. Tetapi saya secara peribadi saya meyakini kisah ini mungkin benar. Tetapi ada unsur exaggerate, tokok tambah yang melampau. Namun mungkin cerita ini ada asas. Kebenarannya ada. Mungkin satu orang lelaki yang gagah yang bernama Badang di Singapura itu memang wujud. Cuma mungkinlah tak sampai tahap boleh angkat kapal seorang diri. Wallahu ta'ala alam. Tapi saya merasakan ada, tetapi di dalam penulisan itu mungkin ada unsur-unsur exaggeration, tokok tambah, hyperbola atau mujazafah. Wallahu ta'ala alam. Itulah kisah Badang mati akhirnya. Kemudian Badang tak dapat box office filem tu. Tak mau kata orang. Habis cerita Badang. Cerita esok nanti, episod seterusnya, episod yang kelima nanti, saya nak start masuk dah ke tentang kerajaan Pasai. Menarik juga pasal cerita tentang berkaitan dengan Rasulullah dan para sahabat yang berkaitan dengan orang Melayu di Pasai. Kita akan kaji esok, kita akan ceritakan esok sejauh mana kebenaran cerita ini. Wallahu ta'ala alam, jumpa esok. Assalamualaikum.